Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan semestinya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia daripada Allah. Tuan-tuan, puan-puan, pada malam ni dapat kita berkumpul mendirikan solat maghrib berjemaah. Seterusnya duduk berada dalam majlis yang mana kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Bila mana kamu melewati taman syurga maka duduk singgah. Sahabat tanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa benda taman syurga itu? Maka jawab Nabi, hilaqul dzikr, halaqah ilmu. Saya pertama kali sampai di surau ni dan saya ingat saya melihat kepada surau ni dan keadaan ni surau baru, taman baru kot noh. Taman baru. Lama dah. Oh, upgrade. Taman Nilam Baiduri dah. Kolong ni juga ke? Dekat-dekat dah. Berasa macam masa lalu jalan ni. Dan tuan-tuan, Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Innallaha azza wa jal damina liman kanat al-masjidu baitahu al-amna wal jawaz ala sirat yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala damina. Domina ni apa? Garanti. Allah Subhanahu wa taala memberi satu garanti. Liman kanat al-masjidu baitahu. Allah Subhanahu wa taala memberi satu jaminan kepada orang-orang yang menjadikan masjid ataupun surau tempat sembahyang itu seumpama rumah mereka. Buat lagu mana ni? Dia sayang lagu rumah dia, dia jaga lagu rumah dia, dia take responsibility, dia ambil tanggungjawab lagu rumah dia. Dia mengimarahkan lagu rumah dia, dia buat lagu rumah dia sungguh, tapi dalam arti kata yang baiklah. Maka golongan begini kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala garanti untuk dia al-amna wal jawaza ala sirat. Allah garanti untuk dia ketenangan, keamanan, ketenangan dan lapang, kemudahan untuk dia melintasi titiang sirat pada hari kiamat. Jadi kita dalam keadaan surau yang baru upgrade, saya ingat satu suasana yang cukup seronok lah. Dan tuan-tuan, ni surau pertama saya main ni, anak-anak ramai. Meriah, alhamdulillah. Saya ingat seluruh Malaysia ni pertama kali saya jumpa. Ada juga surau lain yang ramai anak-anak, tapi yang ni paling ramai. Saya silap anak ramai berapa apa. Alhamdulillah lah, esok depa lah ini nak penuhkan surau kita. Tak apalah, sikit-sikit tu tak apalah, lebih kurang. Baik tuan-tuan, pada malam ni kita nak menceritakan tentang kisah Isra' dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya, yakni Rasulullah SAW, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang mana Allah berkati antaranya. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, agar Allah tunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Tuan-tuan, surah Isra' ayat pertama. Bila membicarakan tentang perihal Isra' dan Mi'raj, satu peristiwa yang terlalu besar, terlalu agung, yang tak mungkin kita dapat habiskan dalam satu kuliah. Sebab tu orang dulu-dulu ni tuan-tuan kalau ingat, bila main bulan Rajab, mereka akan buat daurah kitab Kifayatul Muhtaj ataupun beberapa kitab yang berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj. Tok-tok guru ataupun ustaz-ustaz dulu akan cerita 3 hari, 3 hari 3 malam nak menghabiskan cerita itu. Kerana cerita dan falsafahnya begitu besar. Hadis-hadis dan riwayat berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj itu begitu banyak. Dan tentunya dalam kalangan hadis itu ada yang sahih, ada yang lemah. Dan ada juga beberapa yang tidak sabit, yang mungkin saya boleh cerita sikit pada malam ni kalau sempat. Jadi saya duk fikir di rumah ni, sebab saya, tuan-tuan, yang Ustaz sebut tadi,
saya ada menulis satu buku, tajuk dia apa tadi? Cerita dari Langit, terbitan Karang Kerah. Buku tu cerita tentang Isra' dan Mi'raj, yang saya petik daripada kitab Kifayatul Muhtaj. Tapi kita buat analisa ikut zaman moden dan juga beberapa pengajaran dan iktibar daripada dia lah. Habis daripada tu, saya tulis buku tu tahun 2014, saya ingat saya. Lepas pada tu Allah SWT beri saya rezeki, saya habis belajar apa semua, sambung kerja, kemudian sambung belajar. Saya sambung belajar di USM pula. Saya buat dalam pengajian hadis, master. Lepas tu rezeki, tajuk tesis saya adalah berkenaan dengan hadis-hadis Isra' dan Mi'raj di dalam Kifayatul Muhtaj. Maka kaji lebih sikit lah. Bukan kata pandai tu tidak, tapi kaji lebih sikit. Maka di dalamnya kita temui lah beberapa riwayat, beberapa cerita yang kita dah dengar saban tahun daripada kita kecil. Ada dalam kalangan riwayat itu yang sahih dan sabit, dan ada dalam kalangan riwayat itu yang sahih juga, tetapi dia tak berlaku pada malam Isra' dan Mi'raj, dia berlaku pada malam yang lain. Tapi mungkin kita tak sempat nak habis tu semua. Jadi saya dah fikir, lagu mana saya nak cuba nak habiskan dalam keadaan kuliah yang terbatas, nak sampaikan dekat tuan-tuan mesej Isra' dan Mi'raj, kemudian dalam ruang dan masa terbatas. Maka saya fikir malam ni saya nak umai 2 hadis. Kedua-duanya Sahih Muslim. Satunya hadis proses Nabi nak naik Isra' dan Mi'raj dan peristiwa yang berlaku di atasnya, saya sebut tadi cerita dari langit tu. Dan satu lagi saya ingat selepas Nabi turun. Lah saya start kira apa? 8-12. Saya nak bagi separuh masa pertama, separuh masa kedua. Separuh masa pertama kita cerita proses Nabi naik. Kalau tak sempat habis misi separuh masa pertama, kita terus pergi selepas Nabi turun. Pasal kedua-dua hadis tu panjang. Saya ingat kalau kita nak habis satu-satu tu pun memang tak sempat. Jadi lah 8-12 8.40 macam tu kot kita masuk hadis kedua tuan-tuan. Kalau sempat tak sempat habis kita masuk. Pasal nak kena cerita juga hadis kedua. Sebab kita tak mau kita isi kuliah jadi isi kuliah saja. Kita balik kita dapat sesuatu. Saya pun mudah-mudahan dapat sesuatu lah. Dapat orang tersaham saya bila saya sampaikan benda ni dekat tuan-tuan. Baik. Saya petik hadis Sahih Muslim, Nabi SAW cerita. Tuan-tuan, peristiwa Isra' dan Mi'raj sebelum itu, adakah berlaku dalam bulan Rejab? Sebahagian ulama menyebutkan Rejab, sebahagian ulama menyebutkan bulan yang lain. Tak apa, cuma kita ramai yang pegang kata bulan Rejab, kita banyak buat event tentang Isra' dan Mi'raj, maka kita meraihkan. Okey, baik. Tetapi dia berlaku dalam tahun yang disebut sebagai tahun kedukaan. Sebab dalam tahun itulah Rasulullah SAW kehilangan isteri baginda Siti Khadijah, dan juga Nabi SAW kehilangan bapa saudara Nabi, Abu Talib. Tahun yang sama Nabi hilang dua-dua. Maka Nabi berlaku kesedihan dalam diri Nabi. Ada sedikit kesedihan dalam diri Nabi mengenangkan orang yang selama ini duk cover. Sebab tuan-tuan, Nabi SAW ketika mula-mula dakwah di Mekah, memang orang menentang Nabi, tetapi orang masih ada segan dengan Abu Talib. Sebab Abu Talib melindungi Nabi. Dalam keadaan Abu Talib masa tu dan sekarang, dan Abu Talib bukan Islam, tetapi dia melindungi Rasulullah. Dengan adanya Abu Talib itu, orang tak berani sentuh Nabi. Dia pukul ikut jauh ya. Dan memang dalam riwayat yang banyak menyebutkan tentang kisah beberapa orang sahabat yang peluk Islam awal. Disebutkan Nabi SAW Islam awal, Abu Bakar, antaranya Khubayb bin Al-Arad, dan juga Sumayyah, Khubayb, Bilal. 3 orang ni kena teruk. Tak ada pelindung, tak ada protector, tetapi Rasulullah dilindungi oleh Abu Talib. Ini disebutkan dalam Dalilul Falihin, syarah kepada Riyadhus Shalihin. Dan juga Sayyidina Abu Bakar juga, sebab bani dia, keturunannya Bani Tayyib, keturunan yang dihormati, maka orang tak apa nak berani sentuh sangat. Jadi dengan adanya Abu Talib itu, Nabi dilindungi secara politik. Secara ekonomi pula, siapa yang jaga Nabi? Siti Khadijah ni. Dialah yang banyak menginfakkan harta dia untuk Islam, untuk orang Islam pada masa tu. Bila berlaku pemboikotan, orang boikot orang Islam masa tu, tak boleh nak berniaga, tak boleh nak beli makan, tak boleh nak berurusan dengan orang. Depa orang Islam bawa diri jauh tuan-tuan, pergi duduk di perkampungan Bani Hashim 3 tahun. Makanan tak ada, apa pun tak ada tuan-tuan, makan daun-daun keringnya. Ni anak-anak menyusu lagu mana? Susah sungguh orang Islam masa tu. Sampai ada satu orang, 2 orang bukan Islam yang tersentuh juga hati mereka, meskipun mereka bukan Islam.
No. Dalam riwayat sebut seorang nama Hakim bin Hazim, dia hantar seekor unta penuh dengan makanan. Pukul unta dia pergi dekat perkampungan Bani Hashim, hantar makanan dekat Rasulullah pada masa tu. Walaupun masa tu dia bukan Islam, sebab dia tak tahan tengok secara kemanusiaan orang Islam kena tindas teruk. No. Semua ni berlaku tuan-tuan selepas bila mana Abu Talib dah tak ada, Siti Khadijah dah tak ada, berlaku berat dalam hidup Nabi. Maka kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ini, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, iaitu Nabi. Apa pengajaran dia? Bila kita berlaku kesedihan, kedukaan, berat hidup kita ni, kita keluarlah berjalan. No? Keluarlah berjalan mana-mana, jangan duduk serabut, duduk rumah satu tempat. Kita keluar berjalan, kita akan tenang. Tapi berjalan ke mana? Nabi SAW berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berjalan menuju Allah macam mana? Berjalanlah ke tempat-tempat yang boleh mengingatkan kita kepada Allah. No? Tak semestinya surau, ya terjun pun boleh lah. Kita mengingatkan kebesaran Allah. Tepi pantai pun tak apa lah. Tengok lautan yang luas, ingat luasnya kerajaan Allah. Tenangkan fikiran. Dan sebab itu tuan-tuan, dalam ayat ini Allah SWT tutup dengan Allah Sami'ul Basir. Sedangkan kalau tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan melazimi bacaan Quran, selalunya bila ayat-ayat yang besar ni, Allah nak cerita tentang kekuatan Allah, keagungan Allah, bawa kekasih dia satu malam saja cross Baitul Maqdis, naik langit. Selalunya Allah akan tutup dengan Allahu Azim, Allah yang qahar. Allah akan tutup dengan nama-nama Allah yang besar, yang menunjukkan kekuatan, keagungan kan. Tetapi ayat ini Allah tutup dengan yang bersifat peribadi. Allah mendengar dan melihat. Itu ya? Bukanlah macam tu saja. Maksud saya macam selalunya ayat tu dia tak pair dengan kekuasaan ni. Tapi pasal apa Allah tutup dengan ayat ni dengan mendengar, melihat? Ni yang hebatnya Quran. Sebab Allah nak bagi tahu apa kat kita? Allah nak bagi tahu yang apa yang jadi dekat Nabi dalam tahun itu. Kesedihan, kedukaan, isteri meninggal, bapa saudara meninggal dalam keadaan tak peluk Islam, Allah dengar. Apa yang orang kafir kata kat Nabi, orang musyrikin Mekah kata kat Nabi, Allah dengar, Allah tahu dan Allah tengok semua tu. Jangan sangka kedukaan kita ni tuan-tuan Allah tak dengar. Jangan sangka kita punya serabut ni Allah tak tahu. Allah lebih tahu apa yang kita tanggung lebih berbanding kita sendiri. Malik Al-Asja'i tuan-tuan satu ketika dia jumpa Nabi, cerita serabutnya hidup dia bila mana anak dia Ka'ab kena tahan dengan tentera kufar. Kena tahan. Pergi cerita dekat Nabi. Masa tu Islam, masa tu kita nak pergi bebas pun tak boleh, tentera tahan jauh apa semua. Apa jadi kat anak dia? Dia serabut hidup dia ni, siang malam tak lena fikir apa jadi kat anak dia ni. Jumpa Nabi, apa Nabi kata? Nabi kata baca la haula wala quwwata illa billah. Sebut la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Lafaz hauqalah itu. Maka dia balik dan mengamalkan ayat itu, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan, dari ayat sebut tali pengikat yang mengikat anak dia tu di tempat tentera kufar tu terputus. Terputus tali itu. Dan dia keluar daripada tempat kepungan tentera musuh itu dalam keadaan ada kuda tersedia dah untuk dia. Lepas tu pula dia naik kuda tu, dalam masa dia nak balik jumpa pula kawanan kambing pula, dia usuh hantu balik sekali. Hadis tu panjang tuan-tuan. Sampai rumah lagi pak dia terkejut. Dan lepas tu pak dia bawa dia jumpa Nabi. Ni apa hukum anak saya bawa balik kambing tentera musuh ni? Panjang cerita tu tak habis surah merah. Tapi nak abang kata Allah boleh keluarkan kita daripada lembah yang sangat kelam dan dalam dan kita rasa tak boleh keluar. Seperti mana Allah keluarkan Nabi Yunus daripada kegelapan perut ikan nun, kegelapan tengah malam, kegelapan dasar laut. Tak ada siapa dengar, tak ada siapa ada lain boleh Mesih Nabi Yunus ada di mana, tak ada siapa. Allah boleh keluarkan dia dan hidupkan dia dan beri dia rezeki. No? Kehebatan, keajaiban tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hadis yang lain tuan-tuan, Abu Hurairah riwayat hadis ini. Kata Nabi SAW cerita dulunya ada dua orang, satu pasangan laki bini. Satu orang laki dan satu orang perempuan di Bani Israel. Nabi cerita dalam hadis sahih. Hadis ini riwayat Abu Hurairah. Suami ni jenis tak kerja zaman dulu ni. Dia balik rumah, dia tanya bini dia, "Halki min syai', adakah hang ada simpan apa-apa makan?" Maka bini dia tuan-tuan yang kata,
hidup dalam keperitan, kesusahan ni, dalam keadaan laki macam tu, dia kata kat laki dia, insya-Allah ada. Dia jawab kat laki dia dengan jawapan beriman, insya-Allah ada. Sagi ada lah, sagi ada. Kata lagu tu. Maka laki dia kata, wahai haki ni benda apa? Celaka hang. Aku tanya hang elok, kita ada makan apa? Hang yang tak kerja marah bini. Ya. Bini kata, insya-Allah sagi ada bang. Dia kata kat bini dia, hang jangan buat main dengan aku. Lah ni aku nak hampir di dapur, hang cari apa-apa yang ada masak buat mai kat aku nak makan ni. Bini dia pun pergi dapur pelekat api. Maka pi kat laki dia balik duduk, laki dia kata, hang masak apa dah? Tak apa, sagi masakan tu sampai. Sagi Allah pasti bagi punya. Ni tawakal yang tinggi tuan-tuan. Ni kita tak sampai tahap tu lagi kot. Sagi Allah mesti bagi. Ni kesabaran isteri ni. Maka laki ni marah lagi bini dia. Hang jangan momok-momokkan aku. Lah ni aku lapar sungguh-sungguh terketak-ketak ni. Pi cari serdak-serdak apa pun masak buat mai kat aku nak makan. Kawan ni pun, laki ni pun jenis bebai. Tuan-tuan, dalam hadis ni sebut Nabi cerita laki dia ni terlelap dalam keadaan lapar marah tu, bukan keluar pergi cari kerja, terlelap. Bila dia terlelap, laki ni terlelap, dia jaga-jaga atas dapur dia tu dah ada rusuk kambing duduk tengah masak. Dengan berkupui-kupui asap. Dia jaga-jaga pasal dia bau. Dia bau, dia pipi dapur. Dia keh asap tu, rusuk kambing tersedia dah duk masak. Maka dan dia ambil makan. Kemudian dia duk keh dia duk kira ada berapa rusuk tu. Maka Nabi kata kalaulah dia tak kira rusuk tu ada berapa, nescaya terus-menerus rusuk kambing tu ada di situ sampai hari kiamat. Ini nak cerita apa ni? Nak cerita bagus kan jadi menyebaik tak? Nak abang kita yakin yang isterinya kepada rezeki Allah. Yakin bulat tekad akan bantuan daripada Allah. Yakinlah tuan-tuan, apa jua yang menimpa kita, kesedihan, kedukaan, kesakitan, apapun Allah boleh keluarkan kita sekelip mata. Asalkan keyakinan kita bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah jadi penolong kita. Kita sebut dalam keadaan kita yakin sungguh tuan-tuan. Apa jua keadaan kita sekarang yang rumit dan sukar dan sulit, Allah akan keluarkan kita. Kerana apa? Innallah sami'un basir. Dalam ayat disebut. Jangan sangka Allah tak dengar. Jangan sangka Allah tak tengok. Allah tahu semua. Kerana itu Allah bawa kekasihnya ini berjalan. Baik. Saya nak pergi pada hadis ni. Tak ada mula hadis ni 8:23 dah tuan-tuan. Saya cepat sikit Dalam hadis ni disebut seorang-seorang nama perawi, saya tak sebut dah Baik. Daripada Anas bin Malik, Nabi kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Anas bin Malik kata Nabi cerita, utitu bil bura wa huwa dabbatul abyad tawilun fawqa al himar wa duna al baghal yasna'u hafirahu 'inda muntaha tarfi. Qala farakabtuhu hatta ataitu baital maqdis. Baik. Nabi kata pada malam Isra dan Mi'raj itu aku didatangi oleh burung. Saya tahu cerita dia panjang lagi tuan-tuan. Kalau kita buka dalam Tabari, buka dalam Sahih Bukhari juga ada cerita pasal malaikat mai bedah dari Nabi semua tu. Tapi saya ambil hadis Sahih Muslim ni, kita pergi bab ni terus. Nabi kata aku didatangi oleh burung. Utitu bil burung wa hiya dabbatul abyad. Aku didatangi oleh burung, seekor binatang putih yang tinggi dan lebih kurang himar dengan baral. Farakabtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Aku naik burung itu sehingga kan aku sampai Baitul Maqdis. Peristiwa Isra dan Mi'raj ialah peristiwa Isra. Isra maknanya apa? Berjalan malam. Nabi berjalan malam daripada perjalanan malam daripada Masjidil Haram di Mekah ke Baitul Maqdis di Palestin. Mi'raj ialah Nabi naik langit. Itu Isra wa Mi'raj. Mi'raj ni isim alat, bermaksud satu alat untuk Nabi naik ke langit. Tapi dalam arti kata istilahnya kita panggil Mi'raj lah, peristiwa Mi'raj. Maka Nabi mulakan dengan cerita aku didatangi oleh burung. Burung mai, satu binatang putih. So kita clear burung ini binatang. Burung ini binatang. Nabi tunggangi burung itu, farakabtuhu, aku naik dah hatta ataitu Baitul Maqdis, sehingga kan aku dibawa ke Baitul Maqdis. Tuan-tuan,
Satu lagi dalam hadis yang satu lagi, saya nak bawa lagi yang saya janji separuh masa kedua tu. Pasal tu saya kata kena bawa juga hadis tu. Sebab hadis yang satu lagi ada jawapan. Pasal apa pergi Baitul Maqdis? Sebab tuan-tuan, Nabi, tujuannya Nabi nak dibawa naik sebab Allah nak hiburkan Rasulullah, nak tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala di langit. Tetapi Allah bawa Nabi pergi dulu Baitul Maqdis. Jawapan itu duduk dalam hadis satu lagi. Hadis saya Muslim juga, tapi yang satu lagi saya bawa pada masa kedua. Ya. Maka Nabi kata, aku sampai ke Baitul Maqdis, farabattuhu bil halqati allati yarbatu bihil anbiya. Aku sampai, aku tambat aku punya burung aku di satu tiang yang semua anbiya sebelumnya pun tambat kat situ juga. Saya ringkaskanlah tu. Nabi masuk dalam dia, summa dakhaltu masjid fasallaitu fihi rak'atain. Thumma qarajtu faja'ani Jibril alaihi salam bi ina'i min khamar wa ina'i min laban. Fakhtartu laban. Aku sampai Baitul Maqdis. Aku tambat aku punya buruk kat tepi satu tiang itu, kemudian aku masuk semayang. Sebab tu saya pilih hadis ni tuan-tuan, saya cerita tadi. Hadis Mi'raj banyak, tapi yang saya nak cuba cari hadis yang paling sesuai untuk kuliah yang 40 minit ni, saya kena ambil yang jenis macam ni. Yang dia kompres. Contoh dia panjang lagi ni. Masa proses Nabi nak sampai Masjid Al-Aqsa juga ada peristiwa macam-macam. Tapi saya ringkaskan ikut hadis Sahih Muslim ni. Nabi kata, aku masuk, aku semayang 2 rakaat. Ya. Kemudian summa kharajtu. Habis semayang 2 rakaat, aku keluar pada Baitul Maqdis. Jibril buat mai kat aku 2 gelas ayam. Dia dah. Jibril buat mai kat aku 2 gelas ayam. Nah, satu dari bi'ina'i min khamar, satu gelas arak, satu gelas laban apa? Susu. Fakhtartu laban, aku pilih susu. Apa maknanya tuan-tuan? Seperti mana yang saya kata tadi, perjalanan Isra dan Mi'raj ialah perjalanan kita, perjalanan Nabi bertemu dengan Allah. Kerana apa Isra dan Mi'raj ini besar? Kerana perjalanan Isra dan Mi'raj ialah perjalanan yang dikongsi bersama. Kongsi dengan siapa? Kongsi dengan kita. Sebab Isra dan Mi'raj Nabi berjalan menuju Allah. Kita hidup ni juga berjalan. Hidup ni adalah perjalanan nak menuju mati, menuju Allah. Jadi apa yang Nabi jumpa pasal Isra dan Mi'raj adalah apa yang akan kita jumpa dalam hidup. Apa yang kacau Nabi masa Isra dan Mi'raj adalah apa yang kacau kita dalam hidup. Sebab tu dalam hadis Mi'raj, Yahudi panggil Nabi kasar, Kristian panggil Nabi slow sikit. Bukankah Yahudi dan Kristian yang kacau kita selama ni? Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kemudian siapa lagi kacau Nabi? Apa nama ni? Iblis kacau Nabi. Dunia, tapi dunia tu hadis tu bagi jangan, tak apalah, saya tak mau piang tu. Apa nama ni? Ifrit kacau, jin kacau. Oh, jin banyak tuan. No, ramai orang buat rawatan online lah ni. Nah, pakat merata. Ya, jadi semua yang kacau Nabi itu apa yang kacau kita dalam hidup. Dan apa yang Nabi jumpa dan tengok itu adalah apa yang kita jumpa dan tengok dalam hidup kita. Sama dalam kes ni tuan-tuan. Akan satu ketika dalam perjalanan Nabi rasa dahaga, Jibril datangkan dekat Nabi option. Bahasa Inggeris kata option. Pilihan. Boleh saja Jibril terus bawa kat Nabi susu. Dengan fitrah Nabi yang baik, boleh. Tapi Jibril bawa arak dan susu sebagai satu option, dan Nabi pilih susu, dan Nabi sebut benda tu dalam hadis. Macam itulah kita hidup. Dalam perjalanan hidup kita ini akan tiba satu-satu ketika kita rasa haus, bermaksud kita diuji. Akan sampai satu-satu ketika dalam hidup kita akan diuji, dan ketika ujian itu datang, dia akan datang dalam bentuk option. Satu dalam bentuk arak, iaitu haram. Satu dalam bentuk fitrah, yang halal yang baik. Kita akan diuji, mungkin kita akan susah, mungkin kita dibuang kerja. Macam-macam ujian akan sampai, kita tekanan ekonomi. Masa tu akan datang pilihan. Sama ada aku nak buat kerja part time yang lain ataupun aku nak minum ikut. Kita akan diuji, orang akan fitnah kita, orang akan kata macam-macam kat kita. Akan datang pilihan. Adakah aku nak buat balasan dalam bentuk arak, aku nak fitnah dia balik, ataupun nak bagi balasan dalam bentuk susu, aku maafkan dia dan aku teruskan berjalan. Senantiasa dalam hidup ini akan ada dua unsur itu tuan-tuan. Dalam hidup kita ini akan senantiasa ada pilihan.
Manusia hari-hari buat pilihan dalam hidup dia. Bahkan tuan-tuan berada di sini juga pilihan tuan-tuan. Tuan-tuan nak pakai baju apa malam ni juga pilihan tuan-tuan. Dan ada sebahagian pilihan kita yang kita dah lupakan sebab pilihan itu terlalu kecil dan remeh. Misalnya kita nak pilih pakai baju apa, kita tak ingat pun benda tu adalah pilihan, tapi kita ambil pakai. Sedangkan itu ialah keputusan, pilihan yang kita buat dalam hidup kita. Dan ada benda-benda besar dalam hidup kita, pilihan-pilihan yang besar, yang pilihan itu menyebabkan seumur hidup kita, kita tak boleh lupa benda tu. Kita silap pilih pemimpin ke contohnya, kita silap pilih apa-apa ke, yang benda tu mengubah hidup kita, yang kita takkan lupakan pilihan itu. Kita menderhakai mak ayah kita dulu ke, pilihan yang kita buat pada masa itu, yang akhirnya benda tu menghantui seluruh hidup kita. Pokoknya apa? Seluruh kehidupan kita ini, setiap masa kita buat pilihan. Itulah yang Allah takdirkan. Jibril datang kepada Nabi bawa pilihan. Nabi pilih susu ataupun arak. Dan Nabi kata apa? Fakhtartu laban. Aku pilih susu. Baik. Kemudian kata Jibril, faqala Jibril, ikhtarta fitrah. Engkau telah memilih fitrah. Thumma araja bina ila sama. Fastaftaha Jibril faqila man anta qala Jibril qila wa man ma'aka qala Muhammad qila wa qad bu'isa ilayhi qala qad bu'isa ilayhi fafutiha lana fa idza ana bi adam farahaba bi wa da'ali bi khair. Panjang kat ini tu. Satu-satu langit ni. Nabi kata lepas pada tu aku dimi'rajkan ke langit. Summa araja. Saya kata mi'raj ni di isim alat, araja ni fi'il dia lah. Aku dinaikkan ke langit. Aku dinaikkan ke langit. Summa araja ila sama. Aku dinaikkan ke langit yang pertama. Langit yang pertama kat mana? Allah Taala alam. Penghujung dari mana? Kita jumpa yang hujung. Kalau kata satu teknologi boleh buat, kita jumpa yang hujung dah. Hujung tu baru lapis yang pertama. Tuan-tuan tahulah saya cerita ni bukan saya pandai. Tuan-tuan tahu dah, saya cuma nak peringatkan saja. Punya luahnya langit Allah Subhanahu Wa Taala ini tuan-tuan. Cahaya bergerak paling laju. Cahaya bergerak sangat laju. Sebab tu burak, nama dia burak, barqun, dia cahaya, dia bergerak laju, cahaya, kilat, sambat, maksud daripada burak. Laju. Tetapi punya jauhnya matahari dengan bumi. Kalau lah tiba-tiba matahari stop, current tak ada, katalah dia terpadam, katalah tak berlaku lah. Lepas tu dia menyala balik. Matahari, cahaya perlukan 12 minit. Cahaya perlukan 12 minit untuk travel from matahari sampai ke permukaan mata kita di bumi. It takes 12 minutes. Dia perlukan 12 minit untuk sampai. Tuan-tuan betul faktor ni. Bukan kata cahaya slow, cahaya laju teratur juga. Tapi matahari punya jauh, sampai cahaya tu nak sampai 12 minit. Tapi kenapa sekarang berterusan duk mai? Pasal duk sampai dah. Tapi nak abang kata kalau dia stop terpadam, dia menyala balik macam spotlight stadium tu. Dia nak sampai di mata kita dalam keadaan dia bergerak laju macam cahaya, itu pun perlukan 12 minit. Sebab tu hari ni tuan-tuan, banyak lah ni kan banyak orang jenis pandai-pandai. Macam-macam jenis orang pun ada. Dia pun duk pergi tambah waktu maghrib 12 minit. Pasal apa? Pasal benda ni. Tak ada orang suruh. Macam manusia pelik-pelik tuan. Saya jumpa satu kelompok ni. Cerita jadi panjang tak apa. Dia kata ustaz nak tahu dah. Imam Mahdi dah ada dah. Ni cerita ni jadi tak baik pula noh. Allahu akbar. Saya cerita nak bang tu manusia ni macam-macam. Imam Mahdi dah ada dah ustaz tahu dah. Saya kata tak apalah, saya tak tolak, tak terima. Pasal Mahdi ni dalam sejarah banyak tuan-tuan. Ramai dah mengaku, ramai dah yang tak ada, yang bukan. Bahkan ada beberapa ulama yang tak setuju dengan kewujudan Imam Mahdi ada. Ada satu tulisan Mufti Qatar kata dulu, dia kata la mahdiya muntazar ba'da Muhammad khairul bashar. Satu tulisan tu dia membuktikan hujah dia yang Imam Mahdi tak ada. Maksud saya persoalan ni persoalan biasa, persoalan akademik biasa. Tapi ada satu grup ni dia main jumpa saya lama dah lah ni. Saya minta tak tengok video ni. Dia kata Imam Mahdi dah ada dah. Ada di mana? Dia kata ada di tempat kita di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang. Saya nak gelak tak boleh, nak marah tak boleh. Dia kata
saya lagu tu saya nak marah lagi depa punya badan jenis main gym ni teluk perosok ni. Dia kata macam mana kita tahu kita Mahdi? Kami dah kaji dah kata. Kami dah kaji di siasat semua dah. Lah ni kami yang ditugaskan, diamanahkan untuk jaga dia. Dalam dia sebut nama persatuan, saya tak boleh sebut nama persatuan tu kat tuan-tuan. Persatuan kami yang jaga dia. Lah ni dia persatuan dia. Kalau ustaz nak masuk persatuan kami ada yuran keahlian. Jadi depa yang duk jaga Imam Mahdi. Lah duk ada di mana? Duk ada di Geluguk. Sebut nama tempat. Duk ada di Penang kan. Di satu tempat dia berkata. Kami duk jaga. Jumpa 2-3 grup yang lain pula kata Imam Mahdi duk dekat depa. Tak tahulah Imam Mahdi yang mana satu. Banyak tuan-tuan. Maksudnya apa? Jenis-jenis lagu ni berlambak. Tu yang nak relate dengan tadi tu, hak yang matahari 12 minit tu. Tu jenis sains pula. Matahari 12 minit. Tambah waktu maghrib, tambah waktu subuh, macam-macam orang lah ni. Ubah kiblat lari sikit, fajar nampak. Orang dia bila semua orang boleh bercakap dan semua orang dia rasa dia ada hak untuk bercakap. Jadi seperti mana yang jadi sekarang. No? Baik, saya sambunglah no. Nak ada satu hadis gini. Maka 12 minit punya luah. Kemudian bintang-bintang. Allah sebut dalam Quran kan fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Sumpah yang agung kalau kamu tahu mawaqi'in nujum, tempat kembali bintang. Bintang-bintang yang di langit itu kata ahli sains ada sebahagian dalam kalangan bintang itu yang kita tengok cantik berkelip, kita pun duk wish macam-macam tengok bintang tu. Rupanya bintang tu sendiri dah mati dah. Bintang tu sendiri di tempat dia dah mati dah. Tapi cahaya dia baru sampai kat mata kita. Punya jauh kedudukan bintang itu. Luasnya langit Allah. Tu baru hak pertama. Nabi naik sampai hak mula jumpa Nabi Adam. Ni cerita ni saya ringkaslah no. Jumpa Nabi Adam. Tak, malaikat jaga pintu tanya siapa dia hang? Dia kata saya Jibril. Mai dengan siapa? Mai dengan Muhammad. Muhammad telah diutuskan ataupun tidak? Telah pun diutuskan. Maka barulah dibukakan. Fastaftahani minta buka dan dibuka. Bila dibuka, jumpa Nabi Adam, Nabi sebut, Nabi Adam menyambut dia dengan baik, kemudian farahaba li menyambut dengan baik, mendoakan untuk aku. Kan? Habis Nabi Adam kemudian summa araja ila sama saniyah, kemudian naik langit yang kedua. Naik langit kedua pula jumpa Nabi apa? Nabi Isa dengan Nabi Yahya, langit kedua. Silap lagi ni ya. Baik. Summa araja bina ila as-sama'i thaniyah fastaftaha Jibril alaihi salam, macam tadi juga. Di atas sana jumpa bila naik lagi kedua, buka lagi kedua, jumpa fiha Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria. Di langit kedua jumpa Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Sepupu dua orang ni tuan-tuan tahu. Nabi Isa dengan Nabi Yahya sepupu. Keluarga Imran. Imran ada isteri nama Hannah, satu tu panjanglah. Ada anak hak mula nama Asya. Anak yang nama Asya tu kahwin dengan Nabi Zakaria. Lepas tu lama tak dapat anak. Imran ni isteri dia Hannah ni mengandung pula niat. Kalau kita dapat anak ni, aku nak wakafkan anak aku untuk jaga Masjid Al-Aqsa. Dapat perempuan Maryam tu lah. Jadi wakaf juga duduk di Masjid Al-Aqsa. Di sana jaga benda Al-Aqsa. Siapa yang jaga Maryam? Nabi Zakaria. Sebagai bayi pak. Tapi walaupun nama bayi pak, tapi jangan kita dah faham beza 2-3 tahun, beza 80 tahun. Nabi Zakaria tak ada anak. Tapi kullama dakhala alaihi, setiap kali kullama dakhala alaiha Zakaria, setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab, tempat si Maryam duduk ni, nak tengok adik ipar dia makan apa semua duduk lagi. Setiap kali dia masuk, dia nampak Maryam makan buah-buahan yang luar musim. Mana jadi, dulu mana ada durian siam ni kan? Tapi tiba-tiba ada durian, ada macam-macam buah, saya tak tahulah. Tapi di luar musim dan mustahil dapat di Palestin masa tu. Maka Nabi Zakaria tanya Maryam, Maryam hang ambil mana makanan-makanan ni? Ada food panda masuk ke belah sini kan? Maryam kata apa? Allah kalau nak bagi rezeki, Allah akan bagi bi ghairi hisab. Allah akan boleh bagi melalui apa-apa cara, tanpa hisab Allah boleh bagi. Daripada kata-kata Maryam itulah Nabi Zakaria doa yang dalam surah Maryam tu. Yang kata aku tak putus asa tu, yang apa nama, saya tak ingat ayat tu, surah Maryam ayat 2 tu. Nabi Zakaria katakan, aku tulang belulang aku telah lemah, aku telah putih.
Tapi aku tak putus asa untuk berdoa kepadamu tu kan. Ayat ni dalam tafsir kata dia doa balik. Nabi Zakaria ada doa kepada Allah anak-anak. Tapi dah lama sangat sampai tahap dia stop dah. Lepas tu dia tengok Maryam kata lagu tu, walaupun buah-buah yang mustahil dapat, boleh dapat, dia kembali doa balik. Kembali doa balik, tak putus asa sampai Allah kata apa? Inni nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, aku beri berita gembira kepada hang akan anak yang nama Yahya. Kan panjanglah cerita tu. Jadi Nabi Yahya dengan Nabi Isa ni sepupulah. Nah, tapi kalau kita buka dalam syarah hadis ni dia panjang lagi. Macam mana Nabi Zakaria, macam mana Nabi Yahya duduk dengan Nabi Isa? Dalam keadaan yang sama ke? Nabi Yahya meninggal dah, Nabi Isa tak meninggal lagi. Bakar tuan. Oh, tu syok. Banyaklah tuan, yang tu kita kena buat kelas. Tu saya rasa bila saya dapat jemputan Isra' dan Mi'raj ni, saya serba salah satu ya. Saya tak tahu saya nak cerita mana satu. Orang tu yang susah hati tu. Tak cerita balik tak lena. Cerita tak habis, kan? Sebab tu tuan-tuan, sejujurnya bukan saya nak kipas tuan-tuan tak. Saya tak terima jemputan Isra' Mi'raj pasal saya takut benda ni. Tapi tuan-tuan pandai, tuan-tuan guna biras saya, Ustaz Syafiq. Jadi saya sayang adik-adik saya lemah, saya terima, kan? Tapi kesan yang ni, aku nak cerita mana satu ni, semua nak cerita ni. Saya minta maaf tuan-tuan. Saya campur-campur habis semua. Tak cerita tak puas, cerita tak cukup. Jadi gitu. Saya cepatlah no. Saya minta izin kat tuan-tuan masuk untuk isyak dah. Saya nak ringkas terus no. Langit kedua, 3, 4, 5 ni no. Saya nak pergi terus sampai Nabi sampai dekat langit ke-7 ni. Sampai dekat Baitul Ma'mur, Nabi kata aku masuk di Baitul Ma'mur itu fa iza fiha Ibrahim alaihissalam. Nabi kata aku masuk di Baitul Ma'mur itu ada Ibrahim alaihissalam. Masuk di langit ke-7 itu ada Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar. Dalam disebut menyandarkan badan dia dekat Baitul Ma'mur. Iaitu Kaabah yang di sana ada malaikat. Saya sebut bila. Ya, summa araja bina ila as-sama'i sabi'ah. Fastaftaha Jibril faqila man hadha qala Jibril qila wa man ma'aka qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam qila wa qad bu'isa ilayhi qala qad bu'isa ilayhi fafutiha lana fa iza ana bi Ibrahim alaihi salam musnidan zahrahu ila baitil ma'mur wa iza huwa yadkhuluhu kullu yawmin 70,000 malak la ya'uduna ilayhi. Nabi kata, naik lagi ke-7, bila buka pintu, di sana ada Ibrahim yang sedang sandak dekat Baitul Ma'mur. Yang mana Baitul Ma'mur itu, malaikat akan tawaf di kelilingnya sekali sesi, apa? Sebut tadi. Setiap satu sesi, 70,000 malaikat. Setiap satu sesi tawaf tu, 70,000 malaikat. Dan dalam hadis ini sebut, Baitul Ma'mur terletak betul-betul atas Kaabah. Nah, tepat. Maknanya kalau orang launch roket daripada atas Kaabah straight sampai langit ke-7, dia akan sampai Baitul Ma'mur. Tapi susah, tak boleh lah. Tuan-tuan tahu tak sekarang ni sedang ada 3 orang kesawan duduk di langit, tak boleh turun. Duduk atas dia 3 orang. Rusia punya. Duduk di atas. Kita duduk kuliah ni pun duduk di atas. Dia pun sampai di atas, besar dia punya roket tu nak parking tu, ada accident. Kemudian dia tak boleh turun semua kru. Lah duduk di atas. Bukan, memang sentiasa ada dekat ISS tu. Tapi yang sepatutnya turun tu tak boleh turun. Di internet ada perbincangan pasal ni. Dia proses macam mana nak buat orang turun. Bukan lagu boleh pergi ambil di KL, di ISS tu, kan. Di Nabi Ibrahim sandak di situ, malaikat masuk 70,000 sekali masuk tawaf. Yang Nabi kata setiap kali tawaf la ya'udu, tak patah balik dah. Maksudnya dia tak boleh pergi kali kedua dah. Kita kalau pergi kali pertama subsidi, kali kedua duit sendiri kan. Yang ni tak boleh lah. Tak boleh dah. Maksudnya punya ramai malaikat daripada dulu sampai sekarang. Lah pun duk ada malaikat yang duk tunggu giliran tabung haji dia panggil untuk nak batok masuk Baitul Ma'mur tu. Sedang kita duk cakap ni, duk ada malaikat duk tawaf, duk ada malaikat duk tunggu. Saya 2000, saya daftar tabung haji 2080, tak tahu hidup mati. Baru boleh pergi. Tuan-tuan, baik. Maka kemudian dia nak main polemik ni lah, yang Nabi ambil perintah solat tapi di Sidratul Muntaha. Sidrah Muntaha ni maksudnya apa? Pokok tempat menunggu ni. Saya nak quote lah, yang ni saya quote. Bukan saya sendiri, saya quote kata-kata Baba Ismail Sepanjang. Ya.
Bapa Ismail kata bila perbincangan ni orang akan kata ini bukti Allah di langit semua kan. Pasal Nabi pergi ambil perintah Allah di langit. Jadi Allah duduk di langit kan. Saya quote Bapa Ismail kata Nabi pergi ambil tu di langit. Allah di langit kan? Allah tak bertempat. Tapi Nabi pergi ambil tu di langit. Di langit. Habis tu Allah bertempat. Dah. Macam mana? Tak mustahil lah. Kan? Mustahil tak? Tak mustahil benda tu. Nabi, okey contoh. Ni Bapa Ismail kata. Saya tengok Zaid atas motor. Saya tengok Zaid atas motor. Dia bagi contoh kaedah bahasa lah kan. Saya tengok Zaid atas motor. Jadi siapa yang atas motor? Saya atas motor ke Zaid atas motor? Persoalan dia macam tu nak jawab. Rasulullah ambil perintah solat dekat Allah di langit. Siapa yang di langit? Nabi yang di langit ambil. Adakah ambil ke Allah di langit? Tak. Tapi Nabi ambil dalam keadaan di langit. Allah tak bertempat. Tuan-tuan. Lagu tu lah. Saya tengok Zaid atas motor. Saya duduk atas motor tengok Zaid ke? Ataupun saya tengok Zaid duduk atas motor? Itu perbincangan tu. Itu panjang tu tu. Tapi nak abang kata tuan-tuan pegang tu lah. Allah wujud bila makan. Senang. No? So, benda ni kalau orang tu jadi hujah duk tengkak, tak sudah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ada debat baru ni. Dia bukan habis di situ. Tak habis ni. Dia ada reaction, dia ada komen, dia ada reflection. Page Facebook Ustaz Ungku pun kena serang oleh geng ni. Page Ustaz Salman pun kena serang oleh geng tu pula. Tak sudah benda ni tuan-tuan. Ya? Sepatutnya syarat debat tu dia kena tambah satu lagi. Pasca debat jangan nak serang aku. No? Kena tambah lagi. Tidak, tak sudah benda tu tuan. Ya? Dia bukan masuk nak cari kebenaran. Dia masuk nak tengok ustaz aku bantai ustaz tu. Hak belah ni pula kata aku masuk nak tengok ustaz aku bantai ustaz tu. Yang tu ya. Dia tak mau buka dah. Hak mana betul, hak mana salah. Dia tak mau. Itu fitnah dunia ilmu akhir zaman tuan-tuan. No? Tak mahu sebut tak apa. Terlepas sikit. Tak apalah. Dia berterima perintah solat, kemudian turun jumpa Nabi Musa. Tuan-tuan tahu lah tu. Ulang alik 9 kali. Kemudian ringkas sampai 35, tetapi pahala sama juga. Baik. Saya nak pergi terus hadis kedua boleh tuan-tuan? Kena habis juga. Pasal hadis ni berhenti sampai tahap apa? Sampai dekat mana? Yang Nabi pergi ulang alik terima perintah solat tu, minta kurang sampai 35 tu. Hadis ni berhenti kat situ. Ya? Dan last kali Nabi Musa kata 5 pun tak mampu juga Muhammad. Nabi kata apa? Aku tak mampu dah, aku malu dah nak naik. Cerita tu dalam hadis ni. Ya? Baik. Hadis kedua ni saya nak laju-laju je. Penting juga. Tak apa kan? Ustaz, laju kan? Boleh kan? Boleh tak? Baik. Okay, hadis kedua ni sikit lah nah. Ni Nabi cerita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kana lailah usra, pada malam selepas Isra dan Mi'raj tu. Nabi kita hadis ni siapa cerita ni? Daripada siapa ni? Daripada Abdullah bin Abbas. Tadi Anas bin Malik, ni Abdullah bin Abbas cerita, Nabi cerita kat dia. Nabi kata apa? Selepas malam Isra dan Mi'raj itu. Nah. Faza'tu bi amri. Aku rasa susah hati, Nabi kata. Bila aku turun pada Mi'raj itu, aku rasa susah hati. Susah hati sangat. Sebab apa? Aku nak cerita ke orang macam mana ni peristiwa ni. Aku pergi Baitul Maqdis. Naik langit ke-7, satu malam turun balik, subuh pagi duk datang ni dah. Tapi sifat yang wajib bagi Nabi tak boleh menyampaikan. Tapi Nabi kata aku rasa berat dada aku ni, macam mana aku nak sampaikan benda ni. Nabi kata sebab apa? Sebab apa Nabi rasa berat? Wa araftu anna an-nas mukadzibiyya. Aku tahu manusia akan tuduh, manusia akan kata aku ni pembohong. Betul ya? Siapa akan nak percaya benda ni? Sebab tu Isra dan Mi'raj ni ujian terbesar ni. No? Manusia akan kata aku bohong. No? Baik. Faqa'ada mu'tazilan. Aku duduk, i'tazalah ni aku duduk sorang-sorang, aku menyendiri. Tu mu'tazilah ni orang yang menyendiri. Dia tarik diri keluar. I'tazalah ni. Ya. Mu'tazilah kan. Mu'tazilah duduk orang yang tarik diri keluar, duduk satu tiang asing pada orang lain. Tu Mu'tazilah. I'tazalah ni dia duduk menyendiri sorang-sorang. Nabi kata aku duduk menyendiri sorang-sorang fikir. Ya. Nabi kata pagi tu aku duduk seorang-seorang fikir macam mana aku nak habaq kat orang Mekah apa jadi ni semalam ni. Orang akan tuduh aku bohong. Macam ni tuan ingat Islam awal lagi baru ambil perintah solat di Mekah lagi ni.
Famarra aduullah Abu Jahal jaa hatta jalasa ilaih faqala lahu kal mustahzi hal kana min syai'. Tengah Nabi duduk pagi seorang-seorang tu, susah hati tu, tiba-tiba famarra aduullah Abu Jahal, tiba-tiba Abu Jahal mai. Tuan apa makna dia? Orang kafir makit awal. Kalau kita makit lambat malu kat Abu Jahal. Abu Jahal tu makit bagi awal. Dalam ramai-ramai tu, hak tu juga yang lalu. Tuan pernah jadi lagi depan tuan itu. Kita ada ramai kawan, kita ada ramai jiran. Dan satu hari tu kita berlaku apa-apa dalam hidup kita silap sikit. Masa tu juga jiran hak mulut paling jahat sekali, dia masa tu pula dia lalu. Alamak. Kan? Masa tu juga dia nak lalu. Kan? Kita jadi imam di satu surau, baca semua bagus elok ni. Satu malam tu kita silap terlupa rakaat. Malam tu jugalah kita punya member kita hak paling mulut jahat sekali sembahyang belakang. Panjang tu tahu tu. Kan? Selalu jadi lagu tu kan. Kan? Selalu jadi lagu tu. Saya dulu tak mau. Kata saya lagi sampai subuh. Tak mau. Saya nak potong cerita tu. Saya dalam atas saya pernah jadi lagu tu. Jadi imam tarawih cerita juga. Ada satu perempuan ni saya dah kenal juga dulu zaman sekolah tu. Saya jadi tarawih tu kemah. Masa tu di masjid saya juga kau kemah. Umur baru 19. Lah tak boleh kan. Sedaplah kemah. Malam tu budak perempuan ni, saya bang saya ni kamera duduk ni. Budak perempuan tu bini saya lah ni ya. Kena bang saya ada rekaman. Sekali jadi panjang pula kan. Dia pi buka puasa sama kawan dia, jiran saya, kemudian dia mayang tarawih masjid kampung saya. Saya tahu lah kan. Kita kemah budak ni malam ni dia dengar aku imam, dia nanti mau suka kat aku kan. Malam tu tuan lupa rakaat. Terabuk habis rakaat saya. Lepas tu pula habis sembahyang tu, masa tu umur 19. Kan nak reti apa? Reti jadi imam lah. Tu ingat anak-anak kita ni. Kita hantar bi tahfiz bagus dah. Dia boleh hafal tapi fiqh solat. Masbuk muwafiq, imam makmum, dia tak boleh. Tu masalah kau. Dia boleh hafal 30 juzuk tapi masalah dalam solat ni. Yang tu kita kena berkemas tahfiz kita. Pasal kita tak hantar anak kita jadi MP3, kita hantar anak kita jadi imam. Jadi dia kena power. Masbuk muwafiq, imam makmum tu kena power. Jadi lagu saya tak kerti nak buat lagu mana. Nak jadi cerita tu habis saya semayang tu, satu masjid subhanallah ni. Naik ustaz tazkirah. Ustaz tu saya sebut nama tu tak kenal. Tapi dia kena ban lah. Dia naik tazkirah ni, dia maki saya. Allah jatuh kat muka saya. Ustaz pun tak boleh buat tu. Dia kata nak jadi imam pun bodoh, dia kata saya. Saya ingat biar ni. Habis dia kena ban ustaz tu. Tuan-tuan jangan teka siapa. Bodoh, dia kata habis satu masjid rosak semayang. Sedap saya kena. Tak jadi imam tarawih dah biar ni. Umur kena 19 dah 33 tu. Bukan dendam tak, fobia. Tu pun mungkin sebab saya niat saya tak elok. Tapi abang kata masa tu jugalah nak jadi gitu. Lagu ni lah. Nabi duk sesuai hati ni. Fikir lagu mana nak cerita ke orang ni. Tiba-tiba hak paling mulut jahat sekali. Musuh Allah nombor 1 lalu Abu Jahal. Dia main-main dia tanya Nabi, boleh kan lagi ni sikit kena? Dia main-main dia tanya Nabi, hal kana min syai' Muhammad, apa cerita ni? Macam nampak lagu murah ni, fikir apa ni? Nampak? Dia pandai. Dia tahu. Orang kafir ni dia tahu dia nak tackle Nabi ke mana. Maka Nabi kata, ada cerita apa-apa ke? Hal-ka min syai', ada cerita apa-apa ke? Maka Nabi kata, na'am. Ada cerita. Baik. Ma huwa? Bujang kata, cerita apa ni? Maka Nabi kata, Nabi cerita, aku semalam aku dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala pi naik ke langit. Aku dibawa oleh Allah pi Baitul Maqdis. Kemudian naik langit Baitul Maqdis Palestin tuan-tuan. Kalau naik kapal terbang pun jauh tambah dulu. Cerita kat Abu Jahal. Nabi cerita straight. Tak ada guna-guna. Abu Jahal dengar lagu tu. Ila aina? Abu Jahal tanya sekali lagi nak ada confirmation. Pi mana Muhammad? Pi mana? Di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Lepas tu batu langit. Oh langit. Langit. Nabi cerita betul Nabi tak mau. Maka Abu Jahal kata, "Summa asbahta baina zar'ain." Lepas tu, lah ni subuh. Hang duk datang ni. Semalam hampir Baitul Maqdis. Lepas tu naik langit. Ya. Ni subuh Muhammad, duk datang ni ke? Ya. Cantik. Nampak? Maka tuan-tuan tahu apa Abu Jahal kata lah di serikah tu lah. Abu Jahal kata,
Wahai Muhammad, boleh tak aku... Dalam hadis ni kata, Allah bin Abbas kata, Abu Jahal menunjukkan wajah-wajah yang penuh minat. Dia tak tunjuk langsung wajah nak pelecehan Nabi. Tuan ni sebut. Dia tanya sungguh-sungguh. Dalam kaunseling kita panggil attending skill. Macam mana kita nak attend? Oh, ya. Maka Abu Jahal kata, Muhammad, boleh tak aku minta izin, aku nak panggil seluruh Mekah mai. Jadi sebut. Ya, saya tak baca sesuatu dah nak cepat. Aku boleh tak aku panggil seluruh Mekah mai, duk tang ni dan hang cerita balik lagu mana hang cerita kat aku tadi. Tuan-tuan, kalau kita juga mana? Tapi Nabi yakin dengan ilmu Allah, yakin dengan kebenaran tuan-tuan. Cakaplah benar walaupun pahit, walaupun kadang-kadang kita nak kena terima asap tanggung sakit tu, tapi kebenaran pasti menang tuan-tuan. Pertembungan hak dengan batil bermula sejak Nabi Adam dengan Iblis. Dia takkan berhenti sampai Isa dengan Dajjal. Tetapi kod mana pun hak akan menang. Tuan-tuan tengok Hindustan 3 jam kena belasah hero, lah kali hero akan menang. Tuan-tuan. Atromen taruh kena teruk kan, ting tong, lah kali dia menang juga. Kod mana pun yang hak pasti akan menang. Tuan-tuan, maka Abu Jahal minta izin, Muhammad, boleh tak aku nak tolong panggil? Tiba-tiba Abu Jahal yang duk lawan Nabi selama ni, nak sekat dakwah Nabi selama ni, tiba-tiba dia pula jadi setiausaha. Dia pula jadi pengatur kuliah. Muhammad, boleh tak aku nak panggil orang Mekah mai, kumpul ramai-ramai, tolong cerita sah. Tiba-tiba. Tuan-tuan, hadis ni abang kita apa? Musuh Allah, orang yang sentiasa tak boleh tengok cahaya Islam, para musuh Allah yang sentiasa duk lawan Islam, tiba-tiba dia nak sokong Islam, tiba-tiba dia lunak dengan Islam, tiba-tiba dia nak bantu Islam. Kena hati-hati. Tu cerita dia. Abu Jahal yang selama ni duk lawan Islam, tiba-tiba dia nak jadi pengatur kuliah, nak tolong panggil orang main untuk dengar Nabi bisyarah. There must be something wrong. Nabi tahu bukan Nabi tak tahu, tapi Nabi yakin dengan kebenaran. Abu Jahal ingat dia boleh troll Nabi, sagi dia sendiri kena. Tuan-tuan, dia panggil semua main. Maka Abu Jahal kata, wahai Muhammad, ceritalah kat kami semua lagu mana hang cerita dekat aku tadi. Saya ringkas cerita. Maka Nabi pun cerita, semalam aku pergi Baitul Maqdis, dibawa ke Baitul Maqdis, kemudian dibawa naik ke langit. Di langit tu tuan-tuan, dalam hadis pertama tadi cerita panjang lagi. Nabi jumpa daun-daun besar telinga gajah, Nabi jumpa teko-teko cerek besar emas. Lalu nak bayang lagu mana? Lagu Ayah Pin buat. Bukan Ayah Pin macam hadis ni kot. Dia buat teko, cerek, daun-daun besar, belai gajah. Nabi jumpa di langit ke-7 tu, Nabi kata ada taman. Daun yang terbuka, tertutup. Dalam hadis tersebut. Tuan-tuan balik rumah nanti, tuan-tuan buka cari hadis ni, tengok terjemahan dia. Menarik kisah ni. Jadi Nabi kata, aku pergi Baitul Maqdis, kemudian aku naik langit. Tuan-tuan dalam hadis ni sebut, manusia berubah-ubah bila dengar cerita ni. Ada yang Islam dah jadi goyah. Ada yang baru nak terima Islam, dah 50-50, terus tak jadi terima. Yang orang kafir ni gelak berguling, dalam hadis sebut sampai ambil pasiak bawah atas kepala. Saya pun tak faham, mungkin budaya orang Arab kot. Bila dia gelak sangat sampai dia ambil pasiak bawah atas kepala, punya seronok. Bagi dia benda tu lawak. Confirm Muhammad gila. Cantik. Ini point menunjukkan kali ni Muhammad habis KO lah. Selama ni kami duk kata dia gila, apa tak percaya, apa kata mungkin dia betul. Kali ni dia habaq, dia pi Palestin tau. Lepas tu dia naik ke langit pula. Tuan-tuan, orang yang dah Islam dah pun dalam hadis ni kata apa? Yang dah Islam pun duk kata dalam hati, aku percaya. Tapi kalau lah Nabi tak cerita, nampak? Mana dia yakin dengan Islam, tapi dia tak yakin nak sampaikan tu. Aku bukan tak yakin Islam pun tahu, tapi tak payah cerita lagi lah. Ada tak orang lagu tu kita lah? Ada. Yakin tapi tak apa sesuai lah masalah. Ada. Saya yakin dengan keadilan Islam ni, tapi masalah tak apa sesuai. Ada tak? Ada. Kita silap Nabi bercerita. Nabi dia kata silap. Tapi Abu Bakar tegas. Asalkan daripada mulut Muhammad, benar. Tu dia as-siddiq. Tak apa. Tapi saya nak tutup dengan cerita yang ni. Dalam keadaan ada yang gelak berguling, ada yang duk 50-50 tercengang, ada yang memang percaya sungguh, ada yang KIV tak tahu nak kata apa, ada yang pilih untuk berdiam diri. Ada sekelompok musyrikin yang rajin keluar. Ini saya kata pentingnya keluar. Dia rajin keluar berjalan pergi bisnes, rajin outstation. Jadi dia tak duduk di Kulim ya.
Nah, dia tak duduk jadi orang kata apa, jadi duduk di kampung tak. Dia keluar merantau. Nah, depa ni. Dia boleh tanya, nanti Ustaz Muhammad. Lah ni kami tak mau tahu lah, langit ketujuh ke apa semua ni semua, orang nak gelak kat hang ke, orang nak percaya kat hang ke, kami tak tahu. Kami nak adil. Lah ni kami ni rajin travel pergi Baitul Maqdis. Kami orang bisnes. Ya. Kami rajin outstation pergi Baitul Maqdis. Kalau betul hang pergi Baitul Maqdis, cerita kat kami apa yang ada kat Baitul Maqdis. Orang ni tuan-tuan, orang yang menilai berdasarkan hujah. Hujah. Ya. Hujah yang boleh diukur. Yang saya cerita kat tuan-tuan malam ni, tuan-tuan rasa tak betul ustaz ni. Tuan-tuan balik-balik rumah cari di internet, Google tengok betul tak hadis Sahih Muslim tu? Oh betul. Itu agama. Agama ialah bukan benda yang saya cerita apa tuan-tuan kena percaya. Tak percaya kira tak cukup iman. Tak boleh. Agama tertegak atas hujah. Sebab tu dalam hadis ni Nabi ajar kita, Allah boleh bawa Nabi pergi langit terus. Tapi kalau Allah bawa Nabi pergi langit terus, siapa yang nak tolong sahkan? Siapa yang nak kata Muhammad aku dah pergi langit, nak tolong abang asal langit tu lagu mana? Ayah pergi seorang lah. Kan? Alam sebelik mata. Tak ada siapa boleh sahkan. Sebab tu Allah buat pergi dulu Baitul Maqdis agar ada manusia yang boleh capai benda tu. Ni, itu maksud saya. Agar ada manusia yang boleh capai benda tu. Ucapan kita kadang-kadang ada manusia yang boleh capai, dia boleh ukur, maka dia boleh tentukan betul tak betul. Kita kadang-kadang nak cerita benda yang ghaibiah, benda-benda yang mimpi yang mungkin betul, mungkin tak betul, tapi orang tak boleh ukur benda tu. Pasal tu mimpi tak boleh jadi hujah hukum. Walaupun itu mungkin betul, tak kata salah, tapi orang tak boleh ukur. Saya takut benda ni nanti jadi poin agama. Orang akan anggap pasal apa benda jadi betul? Pasal ustaz tu mimpi lagu tu. Masalah tuan-tuan. Lepas tu agama ajak kita, benda-benda yang tak boleh ukur ni ada betul, tapi dia tak boleh jadi hujah. Hujah dia apa? Benda yang konkret, benda yang orang kata apa, touchable ataupun accessible lah. Maka geng-geng menega dia kata kami pernah sampai Baitul Maqdis, cerita kat kami Ustaz Baitul Maqdis tu lagu mana. Dalam hadis ni kata Nabi kita aku terlupa. Bukan terlupa lagu mana, ingat. Tapi mana nak ingat satu-satu? Tak perasan lah, ingatlah pergi Baitul Maqdis tu. Maka Nabi kata tu Allah hadirkan dekat depan mata aku Baitul Maqdis. Maka sampai dalam hadis ni kita sampai ke depan tengok satu-satu jalan dia, tiang dia, satu-satu aku boleh tengok. Dan aku sifatkan dekat depan orang ramai tu. Maka tuan-tuan, dalam hadis ni sebut geng-geng menega tu kata apa? Sadaqah. Benar kau Muhammad. Cara hang cerita jalan lagu mana, tiang lagu mana, keadaan jalan lagu mana, berlubang ke apa semua ni. Cara hang cerita tu, ini bukan cerita baca Facebook, ini bukan cerita mulut orang, ini cerita hang sampai sendiri. Kalau macam ni memang benar peristiwa yang berlaku kepada hang semalam. Orang ni akhirnya terima Islam. Abu Jahal sangka dia atur program tu agar dia boleh dah Rasulullah jatuh. Akhirnya dia yang jatuh. Bila mana golongan ni yang dia hormati, golongan yang bisnes, yang menyiaga, yang orang hormat, dan dia pilih untuk adil, untuk nilai lelaki yang bernama Muhammad ni dengan keadilan, bukan sentimen, maka dapat bukti dan dalil. Maka bila dia sokong, ada orang yang kejar-kejar dengan dia, ada orang yang mengidolakan dia pun ni akan ikut sama. Maka orang-orang mula membenarkan kisah yang berlaku kepada Nabi. Kerana apa? Kerana hujah yang Nabi sampai Baitul Maqdis dan kerana pengesahan daripada golongan-golongan besar ni. Golongan-golongan yang pernah keluar, yang tak duduk di samping kampung sana ni, yang keluar dan nak menilai dengan adil, bukan dengan hatred, kebencian, bukan. Nak nilai dengan adil. Maka kerana itulah tuan-tuan jadi jawapan kenapa Allah bawa dulu pergi Baitul Maqdis, naik pergi Mi'raj. Kerana di Baitul Maqdis itu ada dalil, ada hujah yang manusia berakal, manusia biasa boleh ukur sama ada Nabi benar ataupun tidak. Maka kerana itulah peristiwa itu, saya tak boleh kata ramai peluk Islam, tapi ramai ada yang terima Rasulullah dan ada yang telah terpancul dalam hati dia titik-titik hidayah. Dan selepas tu berlakulah peristiwa-peristiwa yang lain lah, sampailah Nabi balik Fathu Mekah dan sebagainya lah, panjang lah. Tapi Isra dan Mi'raj ini peristiwa awal tu, awal Islam. Maka tuan-tuan, ini menjadi dalil kepada kita bahawasanya kalau benda itu benar, kita tak perlu takut menyampaikan kebenaran.
Dan ini menjadi satu pengajaran kepada kita bahawasanya dalam membawa ajaran agama ini, kita membawanya dengan hujah, ya. Yang boleh, yang itu saya abang. Lagu itulah, orang boleh ukur dan begitu caranya. Tuan-tuan, saya nak tutup boleh 9 minit ya. Masa orang-orang Arab ni nak test Rasulullah. Ini cerita lain lah. Tentang kerasulan Nabi. Dia pergi jumpa orang Yahudi kan. Dia tanya orang Yahudi, macam mana kami nak tahu Muhammad ni murung ke betul? Nak test. Maka orang Yahudi kata apa? Tanya dia 3 soalan. Tentang roh, tentang kahfi kan, tentang apa? Zulkarnain. Maka mereka pun pergi tanya Nabi. Kemudian adalah cerita lah, cerita tu. Baik. Tapi satu kelompok lagi orang-orang Arab pula dalam zaman Nabi Saleh. Bila Nabi Saleh kata, hampa nak hujah apa? Hampa nak bukti apa? Yang nak percaya aku ni Rasul dan Allah itu Esa. Dia kata apa? Dia pun tak tahu. Kemudian dia kata, bukit ni, nampak ada bukit ni Saleh? Kami nak keluar unta seekor. Ya. Kami nak keluar unta seekor. Lepas tu unta tu keluar-keluar, dia kena beranak pula. Dia nak yang tu. Itulah manusia tuan-tuan dalam hidup ni. Ada kelompok yang dia nak akademik dalam berhujah ni. Kalau Muhammad benar Nabi, dia mesti tahu kisah kahfi. Dia mesti tahu kisah Zulkarnain. Allah mesti cerita kat dia. Dia mesti tahu jawapan yang tepat untuk roh. Betul yang kata roh itu urusan Tuhan. Jawapan yang tepat lah tu. Ya? Dia mesti tahu benda ni. Tapi satu kelompok lagi, kalau dia betul Nabi, aku nak keluar unta pada situ. Ya? Kita golongan yang mana? Ya? Allah Ta'ala alam tuan-tuan. 9-8 minit. Saya minta maaf banyak-banyak. Tak boleh nak rangkum semua. Tapi 2 hadis yang saya bawakan kat tuan-tuan yang tak habis ni, satunya membawa proses sebelum dan masa Nabi naik. Satu lagi selepas Nabi turun. Itulah yang berlaku dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Saya nak berhenti 9-10. Boleh ke? Ada 2 minit saya pinjam. Jadi makanya tuan-tuan akan bertanya, saya tahu macam tuan-tuan tak berhenti ni. Tak lagu contoh Isra' dan Mi'raj yang selalu kami dengar. Baik. Jadi saya nak bagi disclaimer tu 2 minit terakhir ni. Ada beberapa peristiwa Isra' dan Mi'raj yang kita duk dengar, yang kita duk baca tiap-tiap tahun tu. Saya kata tadi, dia memang berlaku sungguh. Tapi dia bukan berlaku pada Isra', pada peristiwa Mi'raj. Isra' Mi'raj, dia berlaku pada peristiwa yang lain. Nah, saya cerita ni bukan saya tak mau ada perpecahan, saya tak mau. Cuma saya nak beritahu kebetulan tesis saya hari itu pasal Isra' dan Mi'raj, kebetulan. Maka saya adalah rezeki lebih sikit untuk tengok satu-satu riwayat ini. Maka apa yang saya temukan adalah banyak kisah-kisah yang kita duk cerita tu memang sahih, ada. Yang palsu ada juga. Tapi banyak juga yang sahih, tapi dia bukan malam Isra' dan Mi'raj, dia malam lain. Saya nak cerita yang tu, tapi yang tu tak boleh tu, dia tak habis. Saya buat 3 tahun pun sebab tak habis. Tapi tak tahulah, mungkin kalau kita ada rezeki ke depan ke mana kau, saya cerita kat tuan-tuan. Ataupun saya buat online ke, tuan-tuan tengok nanti. Saya nak cerita juga pasal itu amanah ilmu. Macam yang Nabi tengok orang kerak lidah kan. Nabi tengok orang yang dibaling dalam sungai darah. Tak ada kisah tu kan. Ada orang berenang dalam sungai darah, kemudian dibaling batu. Dia tak boleh berenang keluar. Kemudian setiap kali dia nak keluar kena baling batu lagi. Nabi tanya Jibril, siapa ni? Jibril kata itu orang yang makan harta riba. Orang yang kerak lidah. Kemudian Nabi bau haruman masyita. Itu sahih tu, memang ada. Ya. Dan itu juga dalam Bukhari tuan-tuan. Cuma itu dalam bab ru'yah Nabi, dalam bab mimpi Rasulullah, dalam Sahih Bukhari. Dalam bab itu Nabi dibawa oleh Jibril berjalan, tengok satu-satu kesudahan kaum ni. Kerak lidah, berenang dalam sungai darah, lembu keluar dalam satu lubang, tak boleh masuk balik. Ada. Saya jumpa satu-satu tu. Kemudian proses pembedahan dada Nabi. Proses pembedahan dada Nabi pada malam Mi'raj berlaku tak? Berlaku. Ada dalam Sahih Bukhari pun ada, dalam Sahih Muslim pun ada. Cuma dalam Sahih Bukhari tak sebut yang Nabi kena basuh dengan air Zam-Zam tu. Dalam Sahih Muslim sebut bedah dan basuh balik dengan air Zam-Zam.
Yang dibawakan batil, hikmah ilmu tu. Sebut dalam Sahih Bukhari Muslim, dua-dua sebut. Ilmu dibawa, dia dituangkan ke dalam dada Nabi. Kemudian ada tak tuan-tuan bisa dengar tak? Bila Jibril dengan Mikail bedah dada Nabi, ada satu malaikat. Jibril bawa keluar satu bahagian hitam. Ingat tak? Jibril kata, ni bahagian syaitan minka. Ini bahagian setan daripada tubuh kamu. Bisa dengar kan? Kita kecil-kecil tu kan? Hadis itu ada tak? Hadis itu sahih. Tapi dia jadi perbincangan. Ulama bahas. Pasal apa boleh ada tanda-tanda hitam pula? Rasulullah maksum. Qarin Nabi pun ikut Nabi. Macam mana boleh ada barang iblis pula dalam hati Nabi? Tuan-tuan, tu hadis berbincang sampai tengah tu. Tapi hadis ni sahih. Dia main bab kritik matan pula. Bila kita kaji balik tuan-tuan, rupanya sebut dalam riwayat pembedahan dada Nabi bukan berlaku sekali. Sekali lagi berlaku masa Nabi duduk kat perkampungan Alimatus Sa'adiyah. Ingat tak? Tu ada sahih juga dalam Sahih Muslim. Yang mana sebut Nabi sedang main dengan beberapa orang anak-anak muda. Kemudian datang malaikat mai rebahkan Nabi, pedah dada Nabi. Kemudian budak-budak kecil ni balik pergi habaq kat mak-mak depa, Muhammad qad qutil. Muhammad telah dibunuh. Tu hadis tu. Hadis tu memang cerita yang sama. Bedah dada Nabi, bawa keluar, cuci, kemudian bawa keluar hitam tu. Jadi yang tu berlaku masa Nabi kecil. Okey. Adapun yang bedah yang masa dalam Sahih Bukhari Muslim yang sebut bedah sebelum naik langit tu, itu berlaku masa malam Mi'raj. Tak ada cerita yang bawa keluar hitam tu. Tak ada. Suci. Dan kemudian ditutup balik dada Nabi, kemudian dicop dalam hadis Sahih Bukhari sebut bila ditutup balik dan ditutup dipeteri dengan khatam nubuwah. Itu pun dibincangkan semula pula. Khatam nubuwah tu ada pada masa tu kah sebelum tu dah ada kah? Panjang contoh tu tuan-tuan. Wallahu taala alam tuan-tuan, mudah-mudahan saya menjawab sedikit sebanyaklah persoalan tentang Nabi jumpa perempuan tua yang umur dunia tu, itu memang tak ada. Yang tua sangat tu kan. Tak ada. Tapi kebanyakan cerita yang sampai kat kita ni duduk dalam yang saya dapat berdasarkan pendapatan saya lah, duduk dalam tafsir Tabari dan juga Fathul Bari syarah kepada Sahih Bukhari itulah. Cuma dalam syarah dia lebih panjang. Tafsir Tabari banyak riwayat itu. Dan yang saya dapat simpulkan, cerita yang sampai kat kita khususnya dalam Kifayatul Muhtaj, kaedah tuan-tuan guru dulu, depa ambil semua hadis dan dia susun, jadikan dia satu story. Itu kaedah dia. Dia bukan datang pada satu hadis, dia datang pada banyak-banyak hadis, dia susun jadikan satu story. Itu dapatan saya lah. Dalam kaedah sirah dia tak salah. Dalam kaedah sirah dia tak salah. Saya minta maaf kalau saya salah, tapi setakat yang saya belajar, dalam kaedah sirah dia tak salah selagi dia tak bertentangan dengan hukum. Sebab itu manhaj bila mana kita nak melibatkan hukum hakam, kita strict, kita syadid. Tapi dalam bab sirah kita tasahul, kita apa tasahul macam mana? Apa dia? Lebih kurang. Saya bagi contoh sikit je boleh. Rasa sayang nak matikan tuan-tuan. Sebab tu Imam Ibn Katsir, dia nak Ibn Taimiyah, bila buat main hadis yang hukum hakam, dia ketat, dia strict. Tapi tuan-tuan buka Bidayah wa Nihayah, banyak riwayat sirah-sirah daripada dia dhaif. Tapi dia masukkan juga. Sebab apa? Sebab dia faham manhaj. Dalam bab sirah kita linear. Dalam bab hukum hakam, bahkan akidah, kita strict, mutawatir. Itu kaedah dia. Tapi hari ni kita langgar semua disiplin. Sirah pun kita nak melompat lebih pada orang alim ni. Kan? Bila ada orang cerita ada kemungkinan ke kerajaan Nabi Sulaiman itu di Nusantara, kita melompat. Gitu. Kita tak boleh beza sirah dengan akidah dengan fiqh. Jadi sebab tu saya bawakan malam ni kat tuan-tuan bagi kita faham kaedah itu. Jadi Kifayatul Muhtaj, ulama-ulama dulu susun lagu tu. Dengan menghormati sumbangan dan jasa mereka, sahih. Tapi ada beberapa kisah itu yang dia tak sabit dengan Isra Mi'raj, dia sabit dengan mimpi Nabi dan beberapa kisah yang lain. Macam kisah yang apalah panjang. Nantilah tuan-tuan kita jumpa di online lah, saya ingat. Saya akan buat aku nanti dekat saya punya Facebook ke mana ke, saya nak cerita balik satu-satu. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Minta maaf penyampaian mungkin tak apa tersusun. Sebab niat saya wallahi saya sedaya upaya nak bagi semua.
Tapi kita terbatas ruang dan masa kita. Ada rezeki, ada jodoh, kita jumpa lagi. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilmal malaikatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.